Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada pihak Badan Kebajikan Petronas, Puan Syakira, Puan Khadijah, dan seterusnya tuan-tuan puan-puan yang tidak pernah jemu ya untuk mendatangi majlis ilmu ini, kuliah zuhur. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan tukar Nabi lain pula, dan kita akan tukar kepada surah lain pula. Kerana sudah hampir 6 minggu ya, ataupun 6 kelas kita bersama dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan kita bersama dengan surah yang ke-27, iaitu surah Smad. Maka kali ini kita akan membawa ke mana tu? Tidak ke Maggi, kalau tidak ke nasi. Jadi surah yang akan kita pilih bukan lagi surah yang ke-27, tetapi surah yang ke-38. Dan surah ini dinamakan Allah sebagai surah Sad. Dan ayat yang akan menjadi kajian kita, pembentangan saya hari ini adalah 10 ayat. Mudah-mudahan sempat menjelang pukul 2, iaitulah ayat 17 hingga ayat 26. Kisah yang akan menjadi perbincangan kita adalah kepimpinan Nabi Daud alaihi salam. Dan kisah ini akan mengajar anda bagaimana Allah mendidik Nabi Daud alaihi salam sebelum beliau menjadi khalifah. Seseorang yang mahu dilantik sebagai pemimpin perlu melalui proses pembelajaran, proses untuk menerima teguran, dibentuk, dibelai dengan penuh kasih sayang. Dan inilah proses yang akan dilalui oleh bakal khalifah yang kedua di dalam Al-Quran. Kerana perkataan khalifah di dalam Al-Quran dinisbahkan kepada 2 nabi sahaja. Yang pertama sekali Nabi Adam AS, surah Al-Baqarah. Jadi Nabi Adam adalah khalifah di atas muka bumi. Dan perkataan khalifah dinisbahkan kepada manusia yang kedua, namanya Daud AS. Dan perkataan itu anda akan temui di dalam surah Sad sebentar lagi. Dan kisah ini adalah kisah yang penting mengenai seseorang yang membuat keputusan. Setiap hari dan mungkin setiap jam ya, anda di Petronas membuat keputusan. Fikirkan sejenak, adakah keputusan-keputusan yang diambil memberi kesan yang positif atau negatif kepada rakan sekerja. Fikirkan sejenak. Adakah keputusan-keputusan penting yang anda hasilkan menambah keharmonian rumah tangga atau sebaliknya? Keputusan-keputusan yang diambil adakah mengeratkan hubungan ayah dengan anak? Sangat penting keputusan-keputusan diambil tidak berdasarkan emosi. Bahkan sebaliknya dengan pertimbangan yang waras. Jadi inilah serba sedikit pengajaran yang akan kita perolehi mengenai ujian Allah kepada Nabi Daud AS, iaitulah membabitkan ujian baginda membuat keputusan. InsyaAllah, stay dengan saya. Jadi kita mulakan perjalanan kita dengan ayat yang pertama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Isbiru ala ma yaqulun wa dhkur abdana Dawud dal aid innahu awwab. Maknanya bersabar di atas apa yang mereka kata kepadamu. Apa yang Quraisy tak kata pada Nabi Muhammad? Mereka kata ahli sihir yang gila. Perkataan yang kesat diberikan kepada Nabi SAW. Jadi kita ni bila orang keluarkan kata-kata celupa yang kita tak pernah dengar sepanjang 40 tahun kita hidup, mana tak terasa hati. Rasanya nak unfriend je dia daripada Facebook tu. Kita rasa macam, layakkah aku ditohmah dan dipalitkan dengan perkataan sebegini hina, dikatakan gila? Jadi untuk Nabi terus bersabar, Allah bentangkan cerita tokoh daripada masa lampau untuk menjelaskan kepada Nabi, kamu bukanlah orang yang pertama dipalitkan dengan perkataan yang negatif. Sudah ada orang-orang sebelum kamu yang diberikan kepadanya bukan sekadar perkataan yang buruk, tetapi cerita yang difitnah. Tuan-tuan, Nabi Daud AS, dia menjadi Nabi pada usia muda. Beliau menjadi raja pada usia muda. Kalau anda pernah baca surah Al-Baqarah,
Nabi Daud menggantikan Talut. Talut menjadi raja, menang dalam satu peperangan yang sangat pelik cara kemenangan itu berlaku, kerana jumlah pasukan Talut 313 orang menang ke atas pasukan Jalut. Dan yang membunuh ketua bala tentera kafir, yakni Jalut, adalah kanak-kanak yang bernama. Bagaimana Daud membaling sahaja batu, dan batu itu dijadikan asbab oleh Allah untuk Fir'aun ini jatuh, mati. Jadi bila dia dilihat oleh tentera Talut berjaya membunuh Jalut, maka Allah permudahkan dan direngkaskan cerita, Daud menggantikan Talut. Dalam usia muda, tuan-tuan, jadi raja. Allah tundukkan kepadanya kerajaan. Banyak kerajaan tunduk kepada Daud alaihi salam. Mana orang-orang tua, orang-orang yang lebih senior senang hati dengan berita ini? Jadi saya nak katakan, Daud juga ada ramai musuh semasa menjadi pemimpin. Maka ya Rasulullah, bersabar. Wadhkur, dengan cara kamu ingat Daud hamba kami. Kita bila lemah semangat, jumpa orang-orang yang pernah menerima musibah sama dengan kita. Kalau kita jenis duduk seorang-seorang diri, memang kita akan mudah diganggu oleh syaitan. Lalu dia menimbulkan kepada kita kelemahan jiwa. Maka Nabi Muhammad bila dia lemah semangat, dia diberitahu oleh Allah belajar sesuatu daripada hamba kami. Allah mengumumkan Daud bukan sebagai raja tapi sebagai hamba. Dia adalah hamba kami dan dia adalah Zal Aidi. Sebut ramai-ramai, Zal Aidi. Ada nama Zal Aidi kat sini. Oh, susah nak cari orang nama Zal Aidi. Tak ada kot. Zal Aidi adalah pemilik tangan. Gabriel tu. Pemilik tangan, ulama tafsirkan sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan yang kukuh, tidak boleh ditumbangkan. Sebab tangan dan kekuasaan adalah metafora. Kekuasaan. Tetapi semakin hebat kerajaan dan kekuasaan Daud alaihi salam, Allah kata innahu awab. Dia ni sentiasa kembali kepada kami. Awab. Dalam bahasa mudah faham, dia seringkali menganggap mati akan berlaku bila-bila masa kepada aku. Walaupun kerajaan aku bertambah, tapi aku akan mati pada bila-bila masa. Jadi aku tak ada rasuah. Aku tak boleh melakukan perkara-perkara tidak berintegriti, kerana aku boleh mati pada bila-bila masa. Awab artinya kembali kepada Tuhan pada bila-bila masa. Bukan mudah, tuan-tuan. Seorang ahli politik yang mempunyai pengikut yang ramai, yang diberikan Allah kemenangan dalam medan tempur, tetapi tidak lalai dengan pemberian Allah, bahkan sebaliknya sentiasa mengingati bahawasanya mati bila-bila masa. Mati bila-bila masa. Seorang yang sentiasa ingat mati bukan sekadar Daud, boleh jadi anda. Awab, kualitinya di sisi Allah. Ayat yang kedua, maka kerana baginda sentiasa ingat mati dan membina bekalan untuk mati melalui kerajaan yang Allah beri, maka makin anda bersyukur, Allah tambah nikmat kepada anda. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman yang pernah kita kupas. Kerana 3 kali Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Nabi Sulaiman, Alhamdulillah, daripada nikmat dapat mendengar semut berbicara kepada nikmat tunduknya sebuah empire di selatan kerajaan Yaman. Jadi apa yang ditundukkan kepada Daud alaihi salam, inna sakharna al-jibala ma'ahu, kami tundukkan kepadanya gunung dan bukit. Saya nak tanya anda, bila gunung ditundukkan kepada seseorang, agaknya apa kelebihan dia? Perang mana dia akan kalah? Kalau gunung tu beritahu, saya bersedia untuk berbakti pada anda. Tuan-tuan tahu apa kata Sun Tzu? Kenal tak Sun Tzu? Ada bukan ulama lah. Dia tokoh perang, kaji perang, Dia kata siapa menguasai puncak, dia takkan boleh ditembusi. Dia takkan kalah.
Waktu Istanbul yang saya pergi itu, dia panggil kota 7 anak bukit. Sebab susah nak conquer kawasan ni. Sebab semula jadinya, naturally dia adalah kota anak bukit. Dia dah lah tinggi, lepas tu pasang tembok pula kat bawah tu. Dekat Sepanyol ada satu tempat namanya Toledo. Toledo pun kalau anda pernah sampai, dia adalah bukit. Bawah tu adalah sungai. So bila anda berada di puncak yang tinggi, musuh mana pun datang, anda nampak daripada jauh. So anda tidak perlu gerun. Jadi bila gunung tunduk, ini menunjukkan tak ada orang boleh beat Nabi Daud. Dia menguasai puncak mana-mana. Mana-mana orang kafir yang datang memang tidak boleh untuk menguasai gunung. Dan gunung ini Allah gambarkan bersama dengan Daud bertasbih. Pernah dengar gunung bertasbih? Saya duduk kat Batu Kes tak pernah dengar pun. Macam mana tasbih gunung? Anda tak faham bahasa makhluk. Kita tak akan faham macam mana makhluk bertasbih. Mereka ada cara mereka bertasbih. Dan gunung-gunung ini bertasbih bersama dengan Daud pada 2 waktu. Maknanya waktu lain Nabi Daud bertasbih. Tetapi gunung akan bersama Daud bertasbih pada 2 waktu. Iaitulah 2 waktu di mana Daud benar-benar fokus pada tasbih. Iaitulah pada waktu Asy dan pada waktu Isyraq. Asy adalah lepas asar. Selepas banyak asar itu namanya waktu Asy, bukan Isyak. Asy. Asy ni waktu orang selesai bekerja. Waktu selesai office hour. Namanya pukul 5 petang. Orang balik ke rumah. Isyraq adalah waktu syuruk. Waktu mentari terbit. Saya nak tanya anda, tempat paling cantik anda tengok matahari terbenam dan terbit di mana? Di atas gunung. Waktu terbaik anda nak tengok matahari terbit, matahari terbenam, saya pernah panjat Namrud Dağ di utara selatan timur Turki. Saya pernah panjat dengan anak kecil 2 tahun, dengan mak mengandung. Semangat tu. Panjat Namrud Dağ, semata-mata nak tengok berhala-berhala Namrud katanya lah. Atas Namrud Dağ tu. Jadi bila kita naik tu, antara tujuan kita adalah nak tengok cantiknya matahari terbenam. Sebab anda kalau duduk bawah, anda tak nampak. Sebab nampak KLCC, anda tak nampak matahari. Anda kena cari gunung-gunung jibal ni. Jadi Hamka menyebut sesuatu yang sangat indah. Daud bukan bertasbih dalam istana. Daud cari tempat yang dekat dengan alam untuk bertasbih. Dan bila dia bertasbih, dia melihat gunung, dia rasa lebih dekat kepada Allah. Batu Hamka ni saya pergi ke Danau Maninjau. Banyak betul tempat saya pergi kan. Danau Maninjau pun saya dah sampai. Memang tempat yang sangat cantik tasiknya. Sangat damai jiwa. Maka tak peliklah ya, ulama Nusantara ini menyebut Daud bukan jenis bertasbih dalam surau KLCC je. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sabtu Ahad cuti, bawa anak-anak bertasbih di atas Bukit Brogal, di gunung mana-mana. Sebab anda akan rasa lain tau bila anda bertasbih dekat dengan alam, jauh daripada hiruk pikuk kesibukan istana. Bahkan bila anda tengok gunung, gunung itu anda lihat dia hijau di puncaknya, langit membiru, awan menyentuh puncak gunung. Itu satu gambaran yang sangat indah. Saya nak katakan Daud, bila dia tasbih, dia tengok gunung, dia menghargai ketinggian. Dan inilah sifat orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Anda baca surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim maknanya apa? Bukan setakat jalan tu lurus untuk menuju ke gunung, tetapi anda kena daki daripada lereng naik ke atas. So mustaqim adalah jalan yang membawa anda naik ke atas. Kan tadi Allah sebut hamba. Maka siapa yang paling tinggi dalam pencapaian manusia naik ke atas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Dia sampai ke tempat orang tak boleh sampai, Jibril pun tak boleh sampai. Tapi Allah hanya menyebut Nabi subhanalladzi asra bi'abdihi. Hanya sekadar hamba-Ku. So, tuan-tuan, makin tinggi seseorang di sisi Allah, title untuk dia hanyalah hamba. So, biar kita bangga jadi hamba Allah. Walaupun kita mungkin tak ada title tertentu. Kerana di sisi Allah, orang yang paling tinggi bukanlah orang yang paling banyak ilmu, orang yang paling banyak kemahiran.
orang yang paling banyak pengalaman. Tetapi yang paling mulia sisi Allah walaupun muda adalah mereka yang benar-benar menjadi hamba Allah dengan bertasbih. Kemudian, kenapa Allah sebut terlebih dahulu waktu asyi dan kemudiankan perkataan isyraq? Oh, yang ini memang mencabar soalan saya. Kenapa Allah sebut terlebih dahulu waktu asyi dan kemudiankan waktu isyraq? Waktu asyi apa tadi? Lepas asar menjelang kegelapan malam. Kena banyak tasbih, sebab tu kita baca maksurat. Waktu bila? Lepas asar dan lepas subuh. Waktu asar menjelang kegelapan adalah waktu siapa mulakan office hour? Syaitan. Sebab tu anda perasankan kenapa surah Al-Fatihah, kenapa imam baca kuat pada solat malam. Solat zuhur, solat asar, kejap lagi ada imam baca kuat. Itu kena tegur lah tu. Sebab kita diminta baca kuat pada solat yang di malam hari kerana operasi An-Naffathati fil 'Uqad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'Uqad. Semua operasi orang hasad dengki ini biasanya malam. Jadi malam adalah waktu Nabi Daud berehat daripada office hour, dan dia akan memulakan rehat menjelang maghrib dengan tasbih dan membaca Taurat. Dan malam jugalah berlakunya peristiwa sebentar lagi ada orang datang ketuk pintu nak tanya fatwa. Sepatutnya datang pejabat mufti office hour. Datang malam-malam apa cerita? Ini waktu aku dengan keluarga. Ini waktu saya dengan Allah. Okay? Jadi antara hikmah Allah sebut terlebih dahulu perkataan asyi kerana babak sebentar lagi pada waktu asyi, iaitulah ulama kata pada malam hari. Okay. Kemudian semasa Nabi Daud bertasbih di atas puncak gunung, subhanallah, ya, maka semasa beliau bertasbih, wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Masa baginda bertasbih, baginda membaca Taurat, dan bacaan Nabi Daud sangat merdu, sangat indah sampai burung-burung pun datang. Tuan-tuan cuba baca Quran, burung datang ke tidak? Kita bila baca ayat-ayat Allah, zayyinu aswatakum bil Quran, cantikkan bunyi itu. Sebab bukan sedikit orang masuk Islam hanya kerana mendengar keindahan bacaan Misy'ari ataupun keindahan bacaan Ghamidi, sedangkan mereka tak faham wala sabuk, kata orang Kelantan. Tak faham sabuk apa dia walaupun terjemahan. Tapi kerana melihat keindahan, ini suara yang tidak pernah kami dengar, ini muzik yang aku tak pernah dengar, muzik. Dia kata, Cat Stevens kata muzik. Rupanya itu surah Yusuf. Lalu dia masuk Islam kerana keindahan. Jadi burung-burung ni kerana suara merdu Nabi Daud, Rasulullah SAW dalam hadis sahih Bukhari, dia kata suara Abu Musa Al-Ash'ari merdu bila baca Quran sama dengan Nabi Daud. Jadi Nabi ni dia ada maklumat, tapi kadang-kadang dia tak beritahu kecuali ada keperluan. Nabi tak nak sibukkan umat, sahabat dengan maklumat-maklumat yang Quran tak sebut, kecuali ada keperluan. Nabi ni guru yang baik. Jika ada keperluan baru Nabi sebut. Jadi antara keperluannya adalah Nabi nak tunjukkan dari kalangan sahabat ni ada yang bagus suara Qurannya. Kalau masuk pertandingan taranum boleh menang. Iaitulah Abu Musa Al-Ash'ari. Ni Syari. Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi bila Nabi Daud bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dia bertasbih seorang diri. Burung-burung datang berkumpul. Mahsyurah artinya terbang dan kemudian berkumpul. Boleh jadi salah seekor burung yang datang berkumpul ini adalah burung hudhud yang kita duduk cerita tu. Dan kemudian hari burung ini akan tunduk kepada anaknya. Anda nak tundukkan bala tentera anda, human resource anda, yang hanya boleh mengikat hati mereka, yang boleh menundukkan hati mereka adalah Allah. Maka ayat ini mengajar, satukan hati staf-staf anda dengan tasbih. Bila mereka hanya tunduk kepada Allah, insya-Allah mereka bekerja kerana Allah, bukan kerana anda. Sebab kalau kerja kerana anda, mereka akan tengok emosi anda dan tengok emosi diorang. Jadi Nabi Daud menundukkan bakal tentera-tentera anaknya ini
ini masih ingat siapa tentera Nabi Sulaiman? Salah seorangnya adalah pasukan burung. Tetapi ayahnya terlebih dahulu membina asas ini, iaitulah dengan mereka suka dengan tasbih dan bacaan Taurat Nabi Daud alaihi salam. Kenapa Taurat saya kata? Siapa dulu, Musa ke Daud? Musa terlebih dahulu, Harun terlebih dahulu. Kemudian datang zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Okey. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Kami kukuhkan kerajaannya sekukuh gunung yang dia panjat untuk tasbih tadi. Subhanallah. Tuan-tuan, bulan 3 nanti kita tak tahu lagi kerajaan ini kukuh ke tidak kan? Boleh jadi akan bertukar, wallahu alam kan? Jadi cara untuk kerajaan kukuh adalah pemerintah dan pemimpinnya membanyakkan tasbih. InsyaAllah kerajaan anda tidak boleh digugat seperti gunung yang kuat. Takkan boleh digugat. Kecuali dengan takdir Allah. Sebagaimana kiamat. Bila kiamat, gunung akan jadi bertukar menjadi debu berterbangan. Tetapi kerajaan yang asasnya tasbih, Allah akan kekalkan. Tak dia boleh menumbangkan. InsyaAllah. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةِ. Dan lebih daripada itu kami kurniakan kepada Daud hikmah. Hikmah ada banyak tafsiran. Tetapi yang saya pilih adalah al-hikmah adalah kenabian. So Nabi Daud, Allah bagi dia name tag Nabi, uniform kenabian, hanya selepas dia benar-benar menjadi seseorang yang bukan sekadar bagus dalam urusan pemerintahan, bahkan berintegriti dalam urusan pemerintahan, sangat kuat bertasbih. Apabila diuji dengan kerajaan, namanya popular lepas peristiwa membunuh Jalut, tetapi dia bertasbih sebab dia Nabi. Dan dia banyak bertasbih kerana dia faham dia hamba Allah. Dan kerana kualiti inilah aku berikan kepadamu al-hikmah, yakni kenabian. Kerana cerita Daud sebentar lagi alaihi salam dalam Hebrew Bible ataupun Torah adalah cerita yang penuh dengan fitnah yang batil. Tahukah anda, cerita sebentar lagi adalah cerita Nabi Daud didatangi oleh dua orang lelaki yang mengadu. Seorang kata, saya ada seekor kambing dan kawan saya ni ada 99 ekor kambing. Yang pemilik 99 ini nak genapkan 100 daripada kambing saya. Apa je? Tak patut buat macam ni, wahai Qadhi, wahai Nabi Daud. So itu cerita yang sebenar dalam Quran. Dan sekejap lagi tuan-tuan akan explore cerita tu. Tetapi dalam perjanjian lama Hebrew Bible, Samuel tu fasa sebelah. Kalau anda nak gaji lah. Kalau gaji nak jadi kernaik ke nak jadi lidat, gaji lah kan. Tapi benda ni ada dalam tafsir Al-Azhar. Inilah hebat Hamka. Dia kaji tu. Nak buat comparison. Kalau anda buka kitab perjanjian lama, Sifir Samuel tu fasal yang ke sebelah, dulu apa, kat mana sumber itu, yang penting ceritanya adalah pada suatu hari Nabi Daud bertasbih dan membaca Taurat. Tiba-tiba burung daripada emas pun datang masuk ke dalam mihrabnya. Dia pun nak pergi tangkap burung emas itu. Burung emas itu membawanya ke jendela. Nak tangkap tak dapat, burung emas itu jatuh kepada seorang perempuan yang sedang mandi. Ya Rabbi. Itu tambahan saya, Ya Rabbi, sebab tak tahan dengan konten yang ada di dalam kitab mereka. Jadi dia nak tengok burung, tetapi dia tengok perempuan. Astagfirullah. Perempuan sedang mandi. Dan David, not Daud, David dalam kitab mereka tidak menundukkan pandangan. Lalu dia kata kepada tenteranya, dia dah kahwin ke belum? Aku nak cukupkan bini aku, biar cukup 100. Aku dah ada 99 orang dah isteri. Aku nak cukupkan yang tengah mandi tu. Hasil survey menunjukkan dia dah berkahwin, tuanku. Oh. Dia dah kahwin Siapa suami dia? Cuba cek Facebook. Okey, suaminya, bala tentera aku rupanya suami dia. Okey. Menteri
pertahanan dan ketenteraan. Aku nak kau perintahkan suami dia pegang peti tabut. Anda tahu tak? Siapa pegang peti tabut dalam mana-mana peperangan, dia sama ada menang dan dia tak kena apa-apa, atau dia mati terbunuh. Seperti pemegang panji. Dia adalah faktor penting moral tentera Islam. Jadi David dikatakan telah memberikan perintah. Peperangan pertama menang, jadi tak mati si suami itu. Peperangan kedua pun menang, tak mati juga. Jadi dia pun, lama betul penantian aku. Perempuan tadi cantik sangat. Lalu kali ketiga, Alhamdulillah. Alhamdulillah apa kan? Mati si suami pegang peti tabut. Dan bila mati, Nabi Daud melamar si perempuan ini. Dan akhirnya dia ditegur dengan datangnya malaikat. Tapi malaikat guna bahasa kiasan 99 ekor kambing. Nabi Daud marah pada yang memiliki 99 ekor kambing ni, kenapa nak cukupkan 100? 99 tu tak cukup ke apa? Maka Bible menggambarkan Nabi sebenarnya ditegur dengan bahasa sindiran malaikat. Ini sebenarnya bukan perangai kaummu yang bertanya soalan ini, dia perangai kamu sebenarnya. Lalu mari kita katakan Astaghfirullahalazim. Ini adalah cerita yang batil. Jadi tuan-tuan, ada kitab tafsir sebut riwayat ini, tetapi para ulama menjalankan tanggungjawab menyampaikan pada anda segala cerita yang mereka dengar untuk memudahkan anda membuat perbandingan. Sihat ke tidak cerita ini kepada kemaksuman seorang Rasul? Jadi Nabi Daud sebenarnya bukan begitu. Habis itu apa version yang sebenar, Ustaz? Okey, mari kita habiskan lagi 25 minit ini dengan kisah yang sebenar, iaitulah sebelum tu saya terlupa, iaitulah perkataan faslal khitab. Satu lagi kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Daud bila dia jadi Nabi adalah, tuan-tuan saya nak tanya, ada tak seseorang yang bagi ucapan 15 minit, 30 minit, tetapi bila dia landing, habis ucapan anda kata, lah dah habis dah. Ish, best gila ucapan dia. Nak lagi. Tunggu bulan 3 lah. Banyak ucapan macam tu nanti. Jadi, orang yang ada kualiti ucapannya landing ketika audience tak expect dia akan landing, lah dah habis dah. Kita punya shock emosi, dilantun emosi kita dengan ucapan dia. Orang ini ada kualiti faslul khitab. Khitab adalah ucapan, fasal adalah judgment. Tuan-tuan, sekadar ucapan yang memuaskan hati, politician boleh buat. Tetapi hakim jatuhkan hukuman yang dibuktikan bersalah, yang dibuktikan tidak bersalah, kedua pihak, mampukah seorang hakim memuaskan hati kedua-dua belah pihak? Susah. Tapi Daud ada kualiti tersebut. Daud akan kata, kamu didapati bersalah, ini kafarahnya. Dan kamu didapati benar, dan tahniah kamu bebas. Yang akan gembira agaknya siapa? Yang dibuktikan bebas, tidak bersalah. Alhamdulillah, terima kasih tuanku kerana membela saya. Saya orang miskin, saya ada seekor kambing. Alhamdulillah tuanku membantu saya. Yang memiliki 99 ekor kambing dibuktikan bersalah, apa perasaan dia? Yalah, kita tunduk je lah, buat macam mana? Hakim lebih benar dalam pertimbangannya. Jadi hebatnya Nabi Daud ni, dia boleh menyebabkan yang bersalah pun insaf dan bertaubat. Bukan sekadar terpaksa dipenjarakan, terpaksa menjalani hukuman, tetapi keluarga yang didapati bersalah pun boleh menangis kerana insaf dengan tazkirah Nabi Daud. Boleh dikatakan dia pun memuaskan kedua belah pihak. Ini kualiti Nabi Daud. Tanya balik diri kita, bila kita beri ucapan, bila kita beri keputusan, bolehkah kita sekurang-kurangnya yang merasakan pendapat dia tidak diterima, tapi still rasa puas hati? Bukan mudah nak ada pemimpin seperti ini, kan? Okey. Ini kelebihan faslal khitab. Jadi hikmah Allah letak lepas hikmah faslal khitab sebab tak ramai agamawan yang ada kualiti tutur bicaranya adalah tutur bicara yang peri kemanusiaan. Agamawan artinya orang yang diberikan hikmah. Ya, orang yang diberikan ilmu agama, kalau Nabi Daud kenabian. Tetapi sejauh mana ucapannya boleh menyebabkan seseorang walaupun didapati bersalah,
walaupun non-Muslim, dia tetap rasa ada benarnya pada ucapannya. Ada sebab saya kena terima ucapannya. Kalau saya tidak boleh terima, itu masalah saya, bukan masalah dia. Dia telah menunjukkan sebab-sebab kenapa keputusan saya tidak boleh dibenarkan oleh mahkamah. Okey. Sekarang tibalah kita kepada cerita yang lebih penting. Tadi itu mukadimah saja. Wa hal ataka naba'al khusma wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tak pernah sampai berita? Perhatikan uslub Allah didik Nabi Muhammad. Allah tidak terus menceritakan, tapi Allah memulakan dengan metod pertanyaan. Anak-anak, tahu tak cerita sang kancil dengan buaya? Metod itu kan digemari. Dia menimbulkan keinginan, oh kami tidak tahu, kami sangat mau mengetahuinya. Kenapa cikgu cakap kalau begitu? Jadi, saya memang tidak mengetahuinya, wahai Allah. Dan saya bukan boleh jenis baca mana-mana karya Taurat atau Injil, sebab saya tidak boleh membaca Rasulullah. Jadi metod pertanyaan untuk menyebabkan Nabi hanya menghargai kisah daripada Allah dan bukan sumber lain. Kenapa saya kata begitu? Seringkali bila kita baca cerita ni, kita nak belik sumber lain, namanya Google. Lalu Google bawa cerita yang tak ditapis. Lalu tuan-tuan campur adukkan antara tafsiran manusia dengan tafsiran yang mudah-mudahan yang sebenar, yang Quran kata. Sebab Al-Quran membentangkan sesuatu yang anda akan dapat pengajaran. Quran tidak membentangkan sekadar cerita sejarah pemberitahuan. Segala yang diceritakan sebentar lagi ada kaitan dengan anda. Itu beza Allah bercerita dengan manusia bercerita. Seseorang mufassir mungkin akan memperincikan cerita yang Allah paparkan. Tetapi boleh jadi seseorang mufassir membawa cerita-cerita daripada ahlul kitab, yang boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Maka bercampur aduk. Jadi tugas anda menapis yang mana selari dengan apa yang Allah sebut. Maka ya Rasulullah, kenyangkan dirimu dengan suapan kisah-kisah daripada Al-Quran, kerana Quran akan sebut apa yang sebenar dalam Taurat. Maknanya apa? Kalau anda tak mampu nak belik Old Testament, sebab kalau anda belik pun anda tak tahu mana yang betul, dah bercampur aduk. Maka Allah Ta'ala kata, hal atak, cukup dengan cerita dalam Quran, kamu telah beriman dengan Taurat yang sebenar. Boleh faham tak? Kalau kamu percaya pada kisah Quran, maknanya kamu telah membenarkan isikan dengan Taurat yang asal, walaupun kamu tidak mampu membelik yang asal. Sebab Quran membetulkan cerita yang batil. Baik, soalannya sekarang, apa berita yang sampai kepada Nabi? Berita yang sampai kepada Nabi adalah berita khasam. Khasam artinya dua pihak yang berkonflik dan bertelingkap. Ya, tahun baru Cina ni, saya nak balik Kelantan bang. Tak boleh, nak balik Kedah juga. Khasam lah tu maknanya. Berlakunya dua pihak, walaupun dua orang, tapi sebenarnya dua pihak yang mempunyai pendapat yang berbeza. So siapa dia orang ni? Siapa dua orang ini yang datang kepada Nabi Daud dalam keadaan sebelum mereka nak tanya Nabi Daud, Allah Ta'ala sebut mereka id tasawwarul mihrab. Tasawwaru asal daripada surah. Subhanallah, Quran 114 surah. Surah adalah giant wall. Sur dalam bahasa Arab artinya giant wall. Allah ada hikmah menamakan bab dalam Quran sebagai surah. Dan saya tidak menghuraikan. Tetapi cerita ini adalah dua orang makhluk ini, dia nak pergi tanya fatwa kepada mufti pada zaman itu, Nabi Daud alaihi salam. Bukan pada waktu office hour pejabat mufti, lalu pintu pagar dah tutup. Maka mereka faham cara terakhir adalah panjat tembok diraja. Panjat tembok di mana tuanku kita rasa dia beribadah waktu ni. Sembahyang isyak mungkin, sembahyang maghrib mungkin, walaupun belum ada kefarduan solat pada waktu itu. So tak ada waktu terbaik kecuali waktu ini, dan kalau perlu panjat pagar, kita panjat je pagar. So kita boleh bayangkan mereka berjaya memanjat tembok keselamatan mihrab Nabi Daud. Mihrab artinya apa?
Harab. Harab ni tempat anda isytiharkan perang. Dengan siapa? Dengan hawa nafsu. So dia adalah tempat atau bilik yang tak ada orang lain boleh ada di situ kecuali anda sahaja. Family pun bilik lain. Jangan ganggu ayah. Ayah nak semayang, ayah nak berzikir dalam tempoh 1 jam daripada sekarang. So Nabi Daud, kalau office hour dia cemerlang, tapi waktu ibadah, ibadah. Jangan campur adukkan. Ada waktu kita benar-benar beribadah kepada Allah seperti kita akan mati pada esok hari. Tetapi bila kita bekerja, kita seperti mahu hidup lagi 100 tahun. Itu kata-kata indah para ulama kita. Okey. Ulama berpecah kepada 3 camp. Saya nak sebut ketiga-tiga ini kerana ketiga-tiganya ada hujah yang kuat. Saya akan mulakan daripada hujah yang bagi saya kurang kuat kepada yang paling saya rasa paling kuat, iaitulah saya mulakan daripada 3 and then 2 and then 1. Siapakah 2 orang yang bersengketa dan mahu mendapatkan keputusan jaja pada waktu itu? Nabi Daud. Yang pertama sekali saya ambil yang saya tak anggap pendapat yang terbaik, walaupun ia pendapat yang ada kekuatan. Mereka adalah 2 orang Bani Israel yang berniat jahat, tak puas hati. Kerana saya kata tadi Nabi Daud ada ramai musuh, tak kerana dia raja pada usia muda. Dia ada ramai musuh, jadi tak puas hati. Apatah lagi dia hakim. Lalu Bani Israel yang datang kepada baginda ini adalah yang memang berniat jahat. So operasi kejahatan biasa bila? Malam lah. Malam lah orang mula nak ceroboh rumah lah. So ini adalah pencerobohan. Waktu malam mereka nak mulakan operasi, tetapi mereka ada perbincangan, ialah kita nak bunuh Daud pun at least kalau kena tangkap kantoi ke, kita ready lah dengan something. Iaitulah sebenarnya kami bukan nak buat apa-apa kepada Nabi Daud. Kami nak tanya pasal kes kambing kami sebenarnya. So dia prepare plan kalau kena tangkap oleh pengawal-pengawal keselamatan Nabi Daud adalah kes kambing. Ya sebentar lagi, maknanya cerita sebentar lagi hanyalah cerita rekaan mereka kerana mereka telah berjaya ditangkap oleh pengawal-pengawal Nabi Daud dan dibawa kepada Nabi Daud alaihi salam. Kerana hujah Al-Maraghi dan ulama-ulama yang nombor 3 ini, mereka kata malaikat rupa paras manusia panjat tembok. Apa je? Malaikat panjat tembok? Perlu ke malaikat panjat tembok? Macam pelik je kan? Malaikat rupa paras manusia panjat tembok. Tak payah panjat tembok, Allah letak terus dalam mihrab, selesai masalah. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Musa semayang, tiba-tiba ada malaikat maut rupa paras manusia. Tak ada panjat tembok pun. Dan hujah kedua Maraghi dan yang lain-lain lagi adalah cerita ni, kalau kita kata malaikat, ini menunjukkan malaikat berdusta. Kerana 99 kambing dengan seekor kambing itu bukan cerita yang benar lah. Sekadar nak uji Nabi Daud AS. Jadi pendapat ketiga kata ini mesti manusia dan bukan malaikat, kerana malaikat tidak berdusta dan malaikat tak perlu susah-susah panjat tembok. Dan pendapat yang ketiga ini kata Bani Israel memang ada track record bunuh para Nabi. So sasaran mereka seterusnya adalah Nabi Daud. Tetapi pendapat ini bagi saya kita boleh tuan-tuan tak berdosa kalau pilih mana-mana. Ya, selagi tuan-tuan tidak berpegang pada pendapat yang keempat. Apa pendapat yang keempat tadi? Nabi Daud tengok orang mandi. Yang tu membatalkan kemaksuman Nabi Daud. Ma'adallah. Yang kedua, yang ni pun ramai para ulama kata, mereka adalah Bani Israel yang bukan jahat, yang bukan niat nak bunuh, tetapi malah nak beratur je. Kita bila pergi pejabat mufti nak minta fatwa, ataupun anda hantar SMS kepada ulama tertentu minta penjelasan, rasanya dengan pantas ke ulama berkenaan akan respon. Anda sangka anda seorang saja email masuk, beratus email masuk sehari, beratur lah. Tunggu penjelasan. Jadi Bani Israel ni walaupun baik orang Islam, tapi perangai mereka adalah perangai tak berapa baik, iaitu malah nak beratur panjang. Beratur panjang office hour. So escape daripada office hour, kita banyak tembok ya. Ni orang-orang zaman Islam zaman dulu perangai dia niat baik tapi perangai tak elok. Sebab itu Quran ni tegur perbuatan di mana
para sahabat segelintir, Nabi dah baca tasbih kafarah, Nabi dah baca surah wal asri, majlis Nabi membaca Quran dah selesai, tapi ada segelintir sahabat duduk-duduk lagi, sedangkan sahabat lain dah bersurat. Lalu Allah tegur dalam surah Al-Mujadilah, wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bila dikatakan kepada kamu bangun bersurai, bersurai cepat-cepat. Sebab bila kamu tak bersurai, kamu masih ada dalam majlis Nabi, Nabi takkan tinggalkan kamu. Nabi faham kamu ada masalah, so Nabi akan berikan masa kepada kamu, kerana kamu ada personal matter. Dan kamu tahu tak, once Nabi begitu mengambil berat tentang kamu, lepas kamu ada seorang lagi, lepas kamu ada seorang lagi, semua tengah duduk-duduk. Kalau seorang setengah jam personal problem, lepas tu lagi setengah jam, yang seorang tu lagi setengah jam. Nabi sangat take care umatnya, Nabi sanggup korbankan masanya. Lalu Allah interrupt, Allah campur tangan, ya Rasulullah, dalam hal ini biar aku tegur para sahabat, kerana sebenarnya mereka merampas masa peribadimu. Sepatutnya selepas selesai tasbih kafarah, Nabi kena bergegas pulang kepada isteri-isteri Nabi. Nabi ada komitmen dengan rumah tangga, Nabi ada komitmen dengan anak. Nanti ayat Quran mana nak turun kalau tak ada kaitan dengan isteri dan anak? Takkan ada kaitan dengan majlis ilmu saja. Jadi Allah campur tangan menegur para sahabat. Majlis ilmu dah habis, jangan ambil masa peribadi Nabi. Nabi pun nak tidur, Nabi pun nak jumpa bini. Nabi ni manusia, bukan malaikat. Jadi Nabi Daud pun ada masa peribadi, ada masa beribadah. Kenapa kalian rampas masa beliau dengan datang di malam hari sampai anda memanjat tembok? Jadi perbuatan ini, ya, ulama yang berada di camp yang kedua berkata dia perbuatan manusia yang ada perangai seperti ini. Lalu Allah Ta'ala menyebut tasawwarul mihrab. Tetapi saya memilih pendapat lebih ramai ulama menyatakan tidak perlu pelik, mereka adalah malaikat yang memang diutuskan dengan satu tujuan. So mereka bukan berdusta, mereka diperintahkan. Mereka diperintahkan Allah, sebagaimana Harut dan Marut diperintahkan Allah untuk menguji Nabi Daud alaihissalam. Dan mereka, Allah sebut mereka panjat tembok di malam hari. Malaikat dalam rupa paras manusia bila memanjat tembok, dan mereka berjaya memanjat tembok. Kenapa Allah sebut malaikat memanjat tembok? Kerana bila malaikat jadi tentera kamu, dan dalam rupa paras manusia sekalipun, tak ada tembok tidak boleh ditembusi. Boleh faham tak? Once malaikat menjadi tentera anda, tak ada tembok kebal tidak boleh ditembusi. Buktinya adalah pertahanan paling kebal di dunia waktu itu boleh jadi mihrab Nabi Daud. Puff, dengan mudah saja ditembusi oleh manusia-manusia aneh dalam rupa paras manusia. Pagat-pagat tak nampak. Subhanallah. Jadi ini peringatan kepada Nabi Daud. Kerajaanmu dan pertahananmu hebat adalah kerana izin Allah. Kalau Allah kata kerajaanmu tumbang-tumbang. Jadi seseorang menginsafi betapa segala kurniaan kekuasaan ini datang daripada Allah. Pertahanan yang kuat kerana Allah yang menguatkan pertahanan. Wasyadadna mulkahu tadi. Jadi boleh faham, ya? Hikmah Allah menyebut malaikat dalam rupa paras manusia tetapi memanjat tembok. Okay? Kemudian kita pergi kepada next, iaitulah sekarang malaikat dalam rupa paras manusia ini. Saya rasa saya terlepas satu ayat. Betul, eh? Okey, betul. Yes, minta maaf. Ya Allah, 8 minit lagi tuan-tuan. Idza dakhalu ala Daud. Lalu kesemua mereka ini rupanya bukan 2 orang. Mungkin 3 orang sebab dakhalu. Dakhalu nanti belajarlah bahasa Arab Ustaz Syamil nanti. Hebat ya malaikat yang datang adalah 3 orang. Ini kata ulama. 2 menunjukkan keadaan orang miskin, seorang lagi menunjukkan keadaan orang kaya. Dan ini akan mempengaruhi cara pandang Nabi Daud sebentar lagi.
So ketiga-tiga ini datang kepada Nabi Daud dan fafazi'a minhum. Nabi Daud terkejut. Fazi'a artinya ketakutan yang menyebabkan seseorang tidak lagi lurus fikirannya buat seketika. Dia macam terkejut. Macam mana kamu boleh masuk ke dalam mihrab aku? Dan Nabi, dia manusia, dia wajar rasa takut. Apa dalam fikiran Nabi bila seseorang berada dalam mihrab? Ketika waktu kawalan keselamatan sangat ketat dan tidak ada dibenarkan sesiapa masuk. Sudah pasti dalam fikiran seorang Nabi adalah ini pasti berniat jahat untuk membunuh baginda. So baginda takut. Itu perasaan normal. Fazi'ah. Lalu Nabi ditenangkan oleh dua orang ini atau tiga orang ini. La takhaf, jangan takut. Sebenarnya kami mewakili dua pihak yang sedang bertelingkah, yang mana kami nak kamu jatuhkan hukuman kepada kami dengan adil dan jangan melampau batas. So yang nak minta fatwa ni pula beri peringatan kepada khatib. Wala tushtid. Jangan berlaku zalim ya. So aneh benar kalau sampai berani diberikan peringatan kepada Nabi Daud sendiri sedangkan dia memang seorang yang adil. Lalu penjelasan dibuat. So Nabi Daud berada dalam keadaan sedikit tenang kerana rupanya bukan penceroboh tetapi orang yang nak minta fatwa daripada beliau. Tetapi kenapa waktu sekarang dan kenapa dalam mihrab? Urusan hukum di mahkamah kita, tapi ini dalam mihrab aku. Lalu dia kata, saya ringkaskan ya. Inna hadha akhi, ini saudara saya ni. Ni saudara saya ni, ingatkan dia nak kata dia. Dia mulakan dengan saudara dia. Ni saudara saya ni, dia ada 99 ekor kambing ni. 99 ekor, tuanku. Dan saya ada seekor je pun. Dan dia telah kata kepada saya, akfilniha, beri saya seekor kambing kamu. Dia telah mendesak saya untuk berikan kambing saya kepadanya. Wa'azzani fil khitab, dan dia sentiasa menang dalam hujah-hujahnya. Maknanya dia memang pandai berhujah betul sampai saya rasa saya tak ada nak berdepan dengan dia. Dikatakan mereka ini adalah dua penternak kambing yang berkongsi satu padang rumput luas. Tetapi dia ada 99 ekor dan si miskin ini ada seekor. Duduk sekali lah. Jadi yang miskin ni, dia nak seekor kambingnya duduk dalam 99 ekor ni kerana apa? Sebab kambing dia seekor betina. Kok-koklah nanti bersama dengan kambing jantan mana-mana dapatlah anak. Bertambah daripada seekor pada 2 ekor, 3 ekor kan. Lepas tu dia tak nak pisahkan kambing seekornya daripada kumpulan 99 ni. So dia menumpang 99 ekor ni. Tetapi yang pemilik 99 ekor ni merasakan ini tidak sepatutnya berlaku. Maka dia pun bercita-cita, berangan-angan untuk lebih tinggi, nak genapkan 100. So ini tiada kaitan dengan sindiran kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi dia telah mendesak supaya berikan kepada saya seekor tersebut. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Okay, ini kita punya ayat terakhir kita lah panjang sikit. Lalu bila saudara yang memiliki seekor kambing ini, kita katakan dia miskin, dia ada seekor kambing. Dia kata kepada pemilik 99 ekor ini, yang dia nak ambil kambing saya genapkan 100. Pemilik 99 ekor ni respon ke tidak? Sebab ayat seterusnya adalah Nabi Daud berkata, kamu yang memiliki seekor kambing telah dizalimi oleh pemilik 99 ekor kambing. Tidak sepatutnya yang kaya ini mahu terus kaya dengan merampas hak orang miskin. So ayat ini mengenai fatwa pandangan Nabi Daud. Tetapi setakat anda duduk dengar sekarang ini, yang memiliki 99 ekor ni, yang kaya ni dah bersuara ke belum mempertahankan dirinya? Belum. Lalu Nabi Daud alaihissalam yang berada dalam keadaan ada sedikit ketakutan tetapi kena selesaikan kes ini, beliau telah berkata, sesungguhnya kamu telah dizalimi wahai pemilik seekor kambing. Dan Nabi Sulaiman menunjukkan kemahirannya dalam faslul khitab, iaitu dia beri tazkirah kepada pemilik 99 ekor kambing. Subhanallah. Wa inna kathiran minal khulata, berapa ramai orang-orang yang dahulu bersaudara duduk sama-sama dalam satu padang, menternak kambing elok-elok saja sebelum ini kan.
Tapi bila dah ada hasad dengki, maka mereka sanggup bagha. Mereka sanggup berkonflik dan bergaduh. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Maknanya, orang kaya ada 99 ekor kambing, dia tak akan tamak nak ambil satu lagi kambing kalau dia ada iman dan dia beramal saleh. Tetapi Nabi Daud kata, wa qalilum mahum. Sedikit sangatlah orang macam tu. Orang yang kaya tetapi tidak mahu tamak. Akhir sekali cerita ni berakhir dengan Allah Ta'ala kata, wa dhanna Dawudu annama fatannahu. Daud menyadari bahawasanya kami mengujinya. Maksudnya apa? Bila Daud bersuara, memberikan keputusan, memenangkan si miskin dan mengalahkan si kaya, sedangkan si miskin sudah bersuara, si kaya belum bersuara, tiba-tiba hilang sekelip mata manusia-manusia tadi daripada mihrabnya. Maka Daud menyadari ini bukan manusia, ini malaikat. Lalu dia tersungkur jatuh. Ayat sajadah ya. So zuhur kejap lagi nak sembahyang zuhur tu sujud sajadah dulu, and then sembahyang zuhur. Ini menunjukkan Nabi menginsafi dia memang telah diuji Allah. Dia memang diuji Allah. Okey. Apa kesilapan Nabi Daud alaihi salam? Nabi Daud silap ke? Saya nak tanya ni, jujur. Tak ada masa dah ni. Wallahu a'lam, masya-Allah ya. Jawapan konsisten. Pemilik 99 ekor kambing nak tambah lagi 1 ekor, nak besarkan empire-nya, dan ini orang miskin, mempertahankan haknya. Dan Nabi Daud kata, Nabi Daud bukan berikan fatwa kalau anda perasan ayat ni. Nabi Daud bukan beri fatwa, Nabi Daud beri nasihat. Fatwa ada tempatnya namanya mahkamah. Kat situ aku jatuhkan hukum. Ini mihrab. Aku tak jatuhkan hukum. Aku just beri nasihat saja. Just beri nasihat saja. Dan nasihat itu pun salah ke tak salah? Nabi Daud beri nasihat. Biasa sangat orang kaya dulu baik dengan orang miskin, and then orang kaya tu rupanya baik dengan orang miskin, ada motif nak ambil hak dia rupanya. Sebenarnya Nabi Daud tak salah pun dalam nasihatnya. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, benda kecil bagi seorang Nabi sekalipun dia besar di sisi Allah. Sebab tu Nabi ni maksum, dia takkan buat dosa besar. Cuma benda kecil pun walaupun tak berdosa, dia besar di sisi Allah. Maka Nabi-Nabi ni bertaubat istighfar. Bukan kerana buat dosa, tetapi hanya kerana tidak mendengar terlebih dahulu pihak yang dituduh. Walaupun dalam pandangan anda dia memang salah, tetapi anda wajib mendengar penjelasan pihak yang kedua. Dan di sini juga pengajaran yang sangat indah. Orang kaya tidak semestinya salah, dan orang miskin tidak semestinya sentiasa betul. Buktinya surah Al-Qasas, iaitulah seorang pegawai Bani Israel memukul Bani Israel kaum Nabi Musa. Siapa kaya, siapa miskin? Yang kaya pegawai Firaun, yang miskin yang kena bantai, kena pukul, iaitulah Bani Israel. So Nabi Musa telah mempertahankan Bani Israel kaumnya ini daripada kena pukul, kena buli, dan tumbukannya telah menyebabkan kematian pegawai Firaun yang kaya ni. Itu babak pertama. Babak kedua, this is the point. Nabi Musa berjalan lagi, tengok rakyat jelata, tiba-tiba dia melihat orang yang sama, Bani Israel yang sama, yang miskin, bergaduh lagi dengan pegawai Firaun. Dan pegawai Firaun ni pegawai Firaun yang lain lah. Takkan pegawai Firaun yang sama hantu yang dah mati tu. Tak lah. Jadi Nabi Musa kata, kau ni zalim. Musa kata pada siapa? Yang miskin tu. Di mana miskin memanglah miskin, aku simpati, tapi kalau perangai macam ni, perangai apa tuan-tuan? Cari pasal, cari gaduh, menyusahkan orang. Jadi tidak semestinya kaya itu salah, dan tidak semestinya miskin itu betul. So be objective. Dengar kedua-dua pihak yang dia buat penilaian. Maka demikianlah cerita Nabi Allah Daud AS di dalam surah Sad. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.